Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dimuliakan, ibu-ibu seluruh barisan kepimpinan Masjid Al-Irsyad, yang dimuliakan para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, semua apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah bagi nikmat kesihatan. Pada pagi ini kita semua dapat hadir dalam rumah Allah, dapat hadir dalam taman-taman syurga yang namanya Raudhah Taman. Nak masuk taman syurga ni percuma. Dia tidak ada sekatan, tidak ada bayaran. Kalau di Madinah nak masuk Raudhah, dia kena booking, kena ada aplikasi nusuk. Orang Kelantan panggil nyusuk. Nyusuk ni menyorok, bersembunyi. Jadi nusuk, kalau tak ada aplikasi nusuk, tak boleh booking tarikh, tak boleh booking hari, waktu, tak boleh masuk Raudhah. Yang mana kata Nabi, di antara mimbar aku dan rumahku, di tengah tu adanya Raudhah, taman-taman syurga. Yang mana Raudhah tu nanti akan dipindahkan dalam syurga. Nak masuk kena booking. Saya baru-baru ni nak masuk, bukalah aplikasi Raudhah. Nak booking tak boleh booking, sebab saya dah pergi bulan Ogos hari tu. Jadi bulan Disember tak boleh booking dah. Jadi sekarang betul lah Saudi kata setahun sekali. Bayangkan. Tetapi adakah saya tak dapat masuk Raudhah? Dapat. Dapat masuk Raudhah. Sebab yang masukkan kita dalam taman syurga siapa? Allah. Saya pun beratur lah, walaupun tak ada booking aplikasi. Ada aplikasi tu, bookingnya tidak boleh, beratur. Dalam ratusan ramai beratur. Sambil-sambil tu baca doa. Allah, apa ni yang doa Nabi ajar tu? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Hafal ya surah Yasin. Baca doa tu. Orang baca doa ni nak lari daripada Roblox. Nampak polis depan baca. Nabi baca doa ni ketika mana Nabi nak hijrah, kan? Di rumah Nabi malam hari itu musuh-musuh ramai nak bunuh Nabi. Semua dah bersembunyi di luar rumah, pakai topeng macam ninja.
Ada yang duduk depan sebalik pintu, belakang pasu, atas pokok, nak lari kat dapur ada orang, nak lompat kat tingkap ada orang. Nabi baca doa tu, wa ja'alna min baini aydihim, surah Yasin. Kami jadikan penghadang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan kami jadikan mereka tak dapat melihat. Nabi baca doa tu, buka pintu, tengok musuh-musuh semuanya tidur. Saya baru baca sekali je, dah ada orang nak tidur dah pagi ni. Punya power tak power ayat tu. Dah rasa mengantuk dah. Belum saya tiup lagi. Baik. Baca doa tu, walaupun ada 3 sekatan, ada 3 askar yang jaga kaunter, tapi macam tak nampak bagi masuk. Bayangkan bila tengok suasana raudhah kan, kita teringat kalau kita kat mahsyar nanti beratur masuk syurga, macam mana lah ya. Ada orang layak, ada orang tak layak. Ada orang layak dah beratur tu, dah ada aplikasi nusuk dah, sampai depan jaga tu, askar tu tunjuklah handphone mati pula, tak cas, tak boleh masuk. Kalau Allah nak jadikan. Ada pula mak haji ni lah, nusuk tu pun cucu dia tolong buatkan. Sampai depan tu makcik lupa lah password dia apa, dah tak boleh masuk. Kita pun duk terbayang lah kalau ke akhirat nanti bawa pahala yang banyak, solat sebagainya, tiba-tiba malaikat kata tak boleh masuk, awak pahala semua rosak. Ni. Tapi sebab itulah kita syukur pada Allah, pagi ni Allah letakkan kita semua dalam taman-taman syurga. Moga-moga Allah himpunkan kita semua dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita punya muka surat berapa tu? Hari ni 15 ya? Perkara kelima. Oh, saya ingat dah jauh dah. Ingat muka surat 18, tapi yalah 15 ya. Gelap di dunia tu baru tajuk hari ni dah. Betul. Sebelum ni Abu Bakar dan Umar. Ya, betul. Jadi sekarang ni tajuk kita gelap di dunia, terang di akhirat. Gelap di dunia, terang akhirat. Dengan tajuk pun subhanallah, boleh faham dah. Dah boleh tulis kat WhatsApp, status WhatsApp. Gelap di dunia, terang di akhirat. Baik. Jom kita baca seorang sahabat Nabi, namanya diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Uthman ni khalifah yang ke berapa? Yang ke 4 lah. Yang ketiga lah. 3. Tajuk sebelum ni Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga Uthman. Yang keempat siapa? Ali. Betul tak tajuk seterusnya hadis riwayat daripada Ali? Betul tak? Cuba tengok. Tajuk seterusnya riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Betul kan? Mana kata cantik ulama ni susun kitab. Dia mula dengan hadis Nabi, lepas tu sahabat yang afdal, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Nanti akan datang kita baca Sayyidina Ali punya hadis. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah kita belajar ni cara-cara nak jadi ahli-ahli syurga melalui kitab Bekalan Kebahagiaan, petunjuk jalan menuju syurga. Yang depan saya ni semua orang nak masuk syurga, betul? Moga-moga kita semua dimasukkan dalam syurga. Amin. Ni cara yang mula-mula kita belajar apa dia, cara nak jadi ahli syurga. Pertama sekali kena ada iman, baiki hubungan dengan manusia. Tu tajuk mula-mula kita belajar. Iman tak ada, tak boleh masuk syurga. Kan nanti orang komen kata ustaz ni mana-mana je tetap orang syurga neraka. Macam ustaz tu confirm lah syurga. Dah hukum kata begitu. Kalau iman tak ada, tak boleh masuk
syurga. Zaman sekarang kan zaman orang suka komplain kan. Orang komen, orang tanya, ustaz, apa hukum orang tak sembahyang? Ustaz dia kata, kalau orang tanya ustaz, kalau tak solat masuk syurga ke neraka? Tak solat tempatnya neraka. Dia marah, ustaz, apalah ustaz ni, macamlah syurga neraka tu ustaz punya. Lah kita cerita hukum. Ni baik, tapi kita jawab dengan hikmah. Orang tanya, ustaz, kawan saya tak sembahyang, apa hukumnya? Hukumnya awak ajak dia sembahyang. Tu untuk orang awam. Hukumnya awak ajak dia sembahyang. Ustaz, kawan saya ni suka mengumpat, apa hukumnya? Hukumnya awak kena jumpa dia, tegur dia baik-baik. Tu untuk kita orang awam. Yang kedua, nak jadi ahli syurga, ikutlah alim ulama, duduk kuliah-kuliah. Ni. Yang ketiganya, buat persiapan sebelum meninggal dunia. Masuk kubur tanpa bakalan, bagaikan belayar tanpa bahtera. Tu saya sebut tajuk je tu, tajuk-tajuk yang kita belajar sebelum ni. Dan yang keempat, cara kita nak jadi ahli syurga, ikutlah para sahabat. Kerana sahabat Nabi merupakan manusia yang berjaya mengamalkan keseluruhan agama, kesempurnaan agama dalam kehidupan. Ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi begitu. Sahabat Nabi dulu orangnya kebanyakannya yang hamba, jahil. Sahabat Nabi pernah hidup zaman jahiliyah. Tetapi Nabi Allah boleh ubah mereka jadi manusia yang paling mulia. Sebab tu kita tak pandang salah silap orang yang dulu. Kita, Allah ni tak pandang rekod jenayah kita yang lama. Allah pandang siapa kita yang sekarang. Ni. Dan hari ni tajuk dia gelap di dunia, terang di akhirat. Hadis riwayat daripada Uthman radhiyallahu an. Jom kita baca. Saya baca, ibu-ibu ikut boleh? Kita cakap Arab sikitlah. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Maksudnya, bingung dalam memikirkan perkara dunia. Bingung ni kita bukan kata bengong. Bingung ni mana kata terlalu sibuk memikirkan perkara dunia akan menjadikan hati gelap. Sedangkan bingung, terlalu pening, sibuk fikirkan perkara akhirat akan menjadikan hati kita terang. Mudah nak tahu apa punca hati kita ni jadi tak tenteram, jadi serabut. Semayang sudah, kuliah pun dah pergi dah, buat baik pun sudah, tetapi hati macam tak tenang. Ada tak rasa begitu? Rasa macam tak selesai lagi. Sebab kita ni terlalu pening, sibuk fikir pasal dunia. Kadang-kadang kita minta satu benda, Allah tak bagi. Minta satu benda, kita pening napa tak dapat. Boleh jadi benda tu tak baik untuk kita. Allah bagi apa yang Allah rasa terbaik untuk kita. Allah tak bagi apa yang kita minta sebiji. Kita minta, ya Allah, kalau bolehlah saya naklah suami saya ni jadi lembut. Contoh doa suami nak lembut. Lembut macam sotong payah pula. Ni ada kala kita doa, kita tak dapat sebiji apa yang kita nak, tetapi Allah bagi yang terbaik. Sebab tu ada orang, tuan-tuan mata Allah, dia harap nak kerja, nak dapat kerja, tak dapat kerja yang dia nak tu. Boleh jadi ada kebaikan Allah tak bagi kerja yang dia nak. Contohlah. Baik, jom baca bawah tu. Maksud asar di atas, tujuan daripada tinjauan tasawuf ialah bahawa seseorang pada umumnya akan lupa
dan lengah terhadap kepentingan akhirat bila mana terlalu sibuk oleh perkara-perkara dunia. Kerana itulah hati akan menjadi gelap. Sesiapa yang kejar dunia, dia automatik akan tertinggal akhirat. Nak tanya ibu-ibu lah, salah tak kita kejar dunia ni? Nak jawab pun serba salah. Entah, tak tahulah Ustaz. Kami ni tahun baru ni dah nak fikir apa-apa lah Ustaz. Pukul 11 kira habis lah kita kuliah. Baik, tengok cuaca pun mendung tuan-tuan. Ni kalau tidur pagi ni sedap ni. Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, salah tak kita sibuk dengan dunia? Tidak salah jika kita jadikan dunia ini jambatan menuju akhirat. Apa maksud jadikan dunia jambatan menuju akhirat? Kita ambillah dunia ni sebagai alat untuk memudahkan kita beramal soleh. Orang kata ini rumah dunia, kereta dunia. Kalau rumah dunia, kereta dunia, kita boleh gunakan kereta tu datang rumah Allah. Saya tengok ramai ada naik kenderaan, kereta pun lawa-lawa semua. Dia dah gunakan kereta tu di jalan Allah. Nabi Muhammad pun kalau nak pergi berperang, Nabi akan gunakan kenderaan yang terbaik, kuda yang terbaik. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud kita gunakan harta dunia ni untuk menuju akhirat. Boleh faham? Ada nak tanya soalan pasal bab tu dulu? Soal menggunakan dunia untuk akhirat. Ya ibu. Ya, hablum minan nas. Ya, betul. Hablum minan nas, buat baik dengan manusia, itu semua menghubungkan kita dengan akhirat. Mudah ceritalah, kata ulama dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham lagi dalam, lagi berat, bukan lagi berat, lagi tajam. Dunia itu apa? Dunia itu perkara yang memisahkan kita dengan Allah. Sedangkan akhirat perkara yang menghubungkan kita dengan Allah. Bukan sebut kereta tu dunia, harta tu dunia, tidak. Dunia tu perkara. Kalau guna kereta ke maksiat, dia jadi perkara memisahkan kita dengan Allah. Kalau kereta mewah pergi kuliah, jadi kereta ni menghubung tak dengan Allah? Ya, dia jadi perkara akhirat. Jadi kereta ibu-ibu dah boleh tampal stiker akhirat. Ni kereta ni stiker akhirat punya. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apa-apa yang kita buat untuk Allah, dia jadi ibadah. Jadi ibadah. Semua benda buat guna, semua benda yang kita buat kerana Allah, dengan nama Allah, dia jadi ibadah. Makan baca bismillah jadi ibadah. Makan tak baca doa, tak syukur Allah, makan tak jadi ibadah. Ni apa lagi? Pakai baju, macam mana baju nak jadi ibadah? Pakai baju, baca bismillah, baca doa, syukur pada Allah, dijadilah ibadah. Kalau ada tak orang seokok baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut sini sebab ibu-ibu tak seokok. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak? Tak ada kan? Tak boleh kan? Jadi renung-renungkan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itulah maksudnya tak salah kalau kita gunakan dunia ni sebagai jambatan menuju akhirat. Sebab tu kata Sayyidina Uthman, kalau kita terlalu sibuk duk fikir perkara dunia ni, hati jadi gelap. Duk fikir kenapalah saya tak dapat jawatan tu. Patutnya saya dapat jawatan tu, tak dapat duk fikir-fikir, hati jadi keras, fikiran jadi serabut.
Apa salahnya kita berkawan dengan takdir? Tak apa, lepaskanlah. Boleh jadi ada sebab kenapa Allah tak pilih kita duduk tempat itu. Ni contoh. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak mau tuan-tuan ibu-ibu bila sibuk fikir hal dunia, hati jadi keras. Kerana dunia Allah ciptakan memang untuk manusia, tetapi manusia tidak diciptakan untuk dunia. Tetapi manusia diciptakan untuk akhirat. Itu kita kena faham. Lagi sekali saya ulang, ayat macam sedap tu Ustaz. Kita ulang lagi sekali buat serta WhatsApp ya. Dunia diciptakan untuk manusia. Dunia ni Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Allah bagi air, udara, matahari, semuanya untuk manusia. Tetapi manusia tidak diciptakan untuk dunia. Manusia diciptakan untuk akhirat. Sebab akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi. Tu saya ringkaskan, dunia diciptakan untuk manusia, tetapi manusia tidak diciptakan untuk dunia. Manusia diciptakan untuk akhirat. Dapat satu ilmu, habis dah kuliah kita. Dah selesai. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tu maksudnya bila kita kejar dunia, Islam kata automatik akhirat tertinggal. Tetapi kalau kita kejar akhirat, dunia datang. Sebab tu saya yakin dah, di antara kita yang selalu hadir kuliah ni, ibu-ibu, mulut ibu-ibu dah tak sama macam ibu-ibu di luar sana yang mengatakan kalau anak kau masuk pondok, nak makan apa? Rasanya perkataan ni tak guna dah ya. Zaman sekarang mungkin ibu-ibu dah tak pakai dah. Dulu boleh jadi ada orang sebut begitu. Awak belajar agama, nak makan apa? Nak makan apa? Ni bukan tak boleh makan, makan juga. Betul tak? Maka Allah Subhanahu Wa Taala yakin dengan akhirat, dengan kita kejar akhirat, dunia akan datang. Tetapi tak bermakna tak payahlah kerja Ustaz. Tak payahlah kerja, duduk berzikir je pun salah juga. Tak boleh. Satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, Umar nampak ada seorang hamba ni, seorang kawan ni ibadat di masjid. Ada seorang lelaki ni kerja dia duduk masjid ibadat, berzikir. Umar tanya, saudara, apa saudara ini ada keluarga? Ada anak? Ada. Saudara tak kerja? Tak. Habis tu siapa yang menanggung keluarga, makan minum anak keluarga saudara? Oh, yang menanggung saya punya ni cousin saya, saudara saya, sepupu saya, dia kerja jadi dia tanggunglah anak isteri saya. Oh, awak ibadat. So Umar kata saudara awak tu dia lagi ibadat daripada kamu. Yang saudara kamu yang kerja tu, yang hartanya gunakan untuk bagi nafkah sebagainya, dia terlebih ibadat daripada kamu yang duduk berzikir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebahagian bab yang kata tak payah kerja. Mesti Nabi pun bekerja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lepas solat Jumaat. Ya, itulah dalilnya. Selepas kita mendirikan sembahyang, maka Allah suruh kita bertebaran di serata dunia untuk mencari keperluan nafkah. Nabi kata sesiapa yang bekerja dengan 3 tujuan, maka dia balik ke akhirat wajahnya berseri-seri macam bulan purnama. Yang pertama, tujuan kita kerja untuk mengelakkan daripada sifat meminta-minta. Nabi kata kalau kerja pertama untuk buang sifat meminta-minta dengan makhluk. Tapi ustaz, kawan saya dia kerja satu pejabat,
pun minta juga. Pinjam je, nak pinjam 100 sebagainya. Dia belum dapat hakikat lagi. Kita kerja sampai satu tahap kita tak mau cerita masalah ke orang. Dan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tujuan kita kerja untuk menafkahi keluarga, bagi nafkah kat keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk bantu jiran tetangga. Ini tujuan tuan ibu-ibu yang dapat gaji hujung bulan setiap 25 hari bulan tu, dapat gaji, selesaikan 3 perkara. Saya tak mau ada dah sifat meminta-minta dengan makhluk. Rezeki saya hanya datang daripada Allah. Yang kedua, saya nak nafkahkan keluarga saya, ajak keluarga pergi makan, pergi minum, mesti. Dia belanja kawan-kawan seronok. Oh, hari-hari belanja rakan pejabat. Anak minta belanja pun berkira. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila belanja satu pejabat rasa lapang, oh tenangnya boleh buat baik. Anak kat rumah minta belanja pun dia berkira-kira. Lain tu. Yang ketiga apa dia ni? Untuk bantu jiran tetangga. Kadang setiap kali gaji anak isteri makan, jiran tak ambil tahu pun jiran ni ada makan ke tak ada makan. Mesti kena ambil tahu. Mata Allah, sebab memang hak jiran mata Allah. Kadang kita masak sambal apa, masak ayam ke sambal bau sampai rumah jiran. Patutnya jiran dah hidup tu dia kena share lah sikit. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran pun tak kenal. Sampai satu hari busuknya, bau busuk apa ni, tengok rumah jiran meninggal. Ni kesian. Baik. Apa kesan kalau kita selalu fikir tentang dunia? Kesannya, kerana itulah hati akan menjadi gelap. Apa tanda-tanda hati gelap? Ada 10 tanda hati gelap. Kita nak menulis ni 10 tanda hati gelap daripada Ibrahim bin Adam, yang merupakan salah seorang ulama daripada kalangan tabi'in. Kata Ibrahim bin Adam. Baik. Tanda hati gelap yang pertama, kalian mengaku Allah sebagai pencipta, tetapi kalian tidak tunaikan hak-hak Allah. Mengaku Allah sebagai pencipta, tetapi tak tunaikan hak-hak Allah. Mengaku Allah tu Tuhan, Allah tu yang ciptakan kita, tetapi kadang-kala perintah Allah dia tak laksanakan. Tu tanda hati keras. Bukan tak tahu halal haram, tapi buat juga. Tahu. Tu tanda hatinya gelap lah ibu-ibu. Bila buat dosa tak rasa apa-apa. Bila buat salah mengata mengumpat tak rasa bersalah, diam suka pula tu. Tu tanda hati keras. Yang kedua, kalian membaca kitab Allah tetapi tidak kalian amalkan. Baca kitab Allah tetapi tidak mengamalkan isinya. Baca, duduk kuliah, dengar macam-macam hukum hakam, tapi masuk kanan keluar kiri. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tanda hati keras apa dia? Mengaku syaitan itu musuh. Mengaku syaitan itu musuh, tetapi ikut juga perangai syaitan. Mengaku syaitan tu musuh, musuh syaitan tu, tapi ikut juga syaitan. Nabi kata, Nabi Muhammad pesan kalau nak makan, makanlah dengan tangan kanan, minum juga tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan tangan kiri, minum pun tangan kiri. Hadis riwayat, hadis sahih. Tetapi kita hari ini kita raikan dua-dua. Tangan kanan pun kita makan, tangan kiri pun kita minum, betul tak? Ni kata syaitan tu musuh. Nabi sebut dua. Nabi makan tangan kanan,
minum pun tangan kanan. Syaitan makan tangan kiri, minum pun tangan kiri. Kita hari ni time makan okey dah, time makan tu tangan kanan dah. Oh, makan tangan kanan. Tapi time minum tu tangan kiri. Sudah. Yang ini duk ikut Nabi, yang ni duk ikut syaitan. Tu biasa orang kata, ustaz sebab tangan saya kotor lah ustaz. Tadi masuk mulut tak kotor pula. Masuk takut cawan tu kotor. Sebab tu kita diajar makan ni jangan makan minum, makan minum. Lepas makan eloknya jangan minum dulu. Tenang. Ini parah ni. Tenang dulu. Pergi basuh tangan. Baru ada peluang pegang cawan. Ni. Kalau terjekit tak salah pun ibu-ibu pegang tangan kanan. Di zaman Nabi ada orang munafik. Nabi kata makan tangan kanan, sunnah aku makan tangan kanan. Orang munafik kata apa dia? Tapi makan tangan kiri tak dosa kan? Orang munafik. Alah, tangan kiri bukannya dosa pun. Dia duduk melawan juga. Nabi kata aku doakan supaya kau kekal macam tu tangan kiri. Sunnah Nabi makan pakai tangan. Mana ada sudu gerpu. Untuk menyuap saja tangan kanan. Untuk menyokong apa, kita kan Parkinson, jadi kena pakai dua tangan. Boleh lah. Ya, dua-dua. Sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, ulama kata cara macam tu bukanlah sunnah. Sunnah Nabi letak tangan kanan. Yang menyuap itu tangan kanan, itu baru dikira makan menggunakan tangan kanan. Boleh basuh dulu tangan. Yang nak cerita orang munafik tadi tu, dia kata bukan salah pun kan makan tangan kiri kan, tak ada dosa apa pun. Nabi kata semoga kau kekal macam tu tangan kiri. Yang kita takut di akhirat semua orang harap tangan kanan ambil buku amalan. Tapi kalau Nabi dah doa semoga kau kekal kiri je, sebab tu orang munafik di akhirat ambil bukunya tangan kiri. Jadi bukan nak kata apalah mata Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mampu ikut sunnah Nabi ikut. Kalau kita tak mampu ikut sunnah Nabi, jangan pelikirkan, tak apa kan, sunat je pun. Orang munafik dah sebut begitu dah. Jadi boleh diusahakan makan dengan tangan kanan. Yang soalan tadi kata kalau nak memotong, nak menyapu, tak apalah. Kan ada kaedah. Orang alim kita ajar kalau makan pakai garpu dan pisau kan. Nak potong macam mana ikutlah. Tapi dia nak cocok suap tu, pindahkan balik. Cocok yang makan yang kanan. Baik. Jadi tanda hati keras mengaku syaitan tu musuh, tapi ikut perintah syaitan juga. Yang keempatnya, mengaku cinta Rasulullah tetapi meninggalkan sunnahnya. Mengaku cinta Nabi tetapi sunnah Nabi dia tinggalkan. Sayang sungguh, sunnah Nabi dia tinggalkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Muhammad, amalkanlah sunnah Rasulullah. Itu tanda kita kasih cinta kepada Nabi. Sebab soalan yang paling berat dalam kubur, malaikat tanya, kenal tak lelaki ni, yakni Nabi Muhammad. Orang yang boleh kata, oh ini dia, ini kekasih Allah, Nabi saya. Baginda Nabi Muhammad, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kalau dia boleh jawab Nabi dia adalah Muhammad, kuburnya lapang. Soalan lain tak tanya pun tak apa. Itu dalam kubur. Ni. Tapi kalau sunnah Nabi pun tak kenal, keluarga Nabi pun tak kenal, kalau kita tanya dia, Datuk Siti punya suami siapa nama? Kenal Datuk Siti punya suami namanya siapa?
Datuk K, tak ada yang jawab Datuk C, Datuk B, semua betul K. Kenal pula. Ni isteri Nabi yang pertama siapa? Oh, kenal Khadijah. Yang kedua, lepas kepada Khadijah siapa kahwin yang lepas kepada Khadijah? Siapa boleh jawab, saya bagi cawan. Tak apa, nanti kita study balik. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kena kenallah Nabi, kata sayang Rasulullah, amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi Muhammad makan menggunakan 3 jari. Nabi makan guna 3 jari. Tapi ustaz, kita ni makan nasi. Kalau makan nasi 3 jari, bila nak habis? Ni macam mana ibu-ibu? Jadi kita ambil sunnahnya, suapan pertama tu gunalah 3 jari dulu. Kan kita makan kan yang kecil sikit-sikit dahulu. Tersebut 3 jari. Dan sampai tahap Nabi guna jari yang keempat. Nabi guna 4 jari kadang-kala. Dan Nabi melarang kita makan dengan 2 jari, kerana sesungguhnya makan dengan 2 jari adalah kelakuan syaitan. Syaitan, kita syama'in sebut syaitan makan 2 jari. Ni kita banyak buat. Try lah kuih saya. Okey, ambil gerak gitu. Nabi 3 jari. Jangan pakai 2 jari. Kita duk cobek-cobek duk 2 jari. Pakailah 3 jari. Dan kita syama'in sebut Nabi makan 3 jari ataupun 4 jari. Kita nak pakai 5 jari, bolehlah 5 jari. Jangan pakai 6 jari sudah. Mana datang lagi 1 jari budak tahu. Tapi jangan pakai 2 jari. 2 jari. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita bab makan ni panjang, seronok. Makan cara sunnah Nabi. Nabi bila lepas makan nasi-nasi apa lauk-lauk di tangan ni bekas ni, Nabi tak buang, jilat sisip jari. Sisip jari, jangan direnjis ni, buang. Nabi Muhammad bila basuh tangan, lepas makan basuh tangan kan? Lepas Nabi basuh tangan, Nabi tak lap kat kain. Kita lepas makan lap kat kain, lap kat tuala, kat dinding. Yang lelaki pula dia lap kat seluar dia. Malas punya pasal. Lepas basuh tangan tu, tangan air tu Nabi lap wajah Nabi. Nabi sapu dia wajah. Betul, wajah Nabi berseri-seri. Ni. Tapi ustaz, habislah makeup. Kan kalau lap nanti kan habis, muka berminyak habis. Sebab tu suruh basuh dulu, jangan lap dulu. Oh, ni lepas makan dengan kari-kari lap, memang orang tak jemput dah dan keduri. Basuh. Isap jari. Mula dengan kanan. Kalau Nabi makan 3 jari, Nabi akan isap daripada jari tengah, telunjuk dan ibu jari. Kalau dia makan 4 jari, mula daripada ni, apa nama? Jari apa ni? Manis, tengah, telunjuk dan ibu jari. Mula makan. Kalau kita makan 5 jari, kita sisip daripada jari kelingking. Kalau makan 6 jari, sebab tu makannya pakai kanan saja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tu mak saya, isteri saya, anak saya, adik saya. Sampailah. Dia sampai awal dah tadi, lapar, saya suruh pergi makan tu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kemudian ada lagi nak tanya pasal sunnah Nabi bab makan ni? Tak ada ya? Cubalah ibu-ibu buat. Lepas makan basuh tangan tu, lap muka. InsyaAllah Ustaz. Dah make up tak ada insyaAllahnya. Boleh pakailah sabun ke apa, pakai sabun. Cuma air lepas basuh tangan, air yang melekat tu Nabi akan sapu wajah. Ya. Jangan dengan nasi-nasi kat tangan tu sapu muka. Dengan bau sambal semuanya. Baik, nanti kita buat satu tajuk khusus adab-adab makan. Seronok. Ni.
Tanda orang hati keras, kata cinta Nabi tapi tak amal sunnah Nabi. Yang kelima, dia mengaku nakkan syurga. Dia mengaku nak syurga, tetapi dia tidak buat amal untuk masuk ke syurga. Mengaku nak syurga, tapi amalan untuk masuk syurga dia tak buat. Tu tanda hati dia keras. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku dia naklah kubur dia terang menderang. Nabi kata baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi 30 ayat. Nak tak kubur terang? Nak. Amal ke tidak? Tak amal. Macam mana? Tu yang kata gelap di dunia, terang di akhirat tu. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang keenam, mengaku takut neraka tetapi tidak cuba menghindari perbuatan dosa maksiat. Dia mengaku takut neraka tetapi dia tidak menghindari pun daripada melakukan maksiat. Tu semua boleh buat status WhatsApp tu, buka Facebook ke apa. Tu tanda-tanda hati dia keras. Allah cerita macam-macam bab akhirat, tentang amal buruk Allah balas ngapo, tapi dia buat tak tahu je. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh. Oh, jangan marah. Yang ketujuh, kalian mengaku kematian itu pasti datang. Mengaku mati itu pasti datang, tetapi tidak bersiap. Tetamu yang confirm datang dalam hidup kita namanya mati, tapi tak buat persiapan nak jemput tetamu tu. Itu tanda hatinya keras. Yang ke-8, kalian sibuk persoalkan kekurangan, kesalahan orang lain, sementara kalian terabai dengan kekurangan diri sendiri. Atau bahasa pendek, sibuk tengok silap orang tetapi silap sendiri tak nampak. Itulah kan banyak kan hari ni di media-media, nampak salah sikit bukan main dia hentam, bukan main dia komen, seakan-akan dia tak pernah silap, tak pernah salah. Sebab tu kalau kita nampak orang ni, mata Allah Subhanahu Wa Taala, jahat, mesti ada kebaikan, pandang yang baik. Kalau nak pandang yang buruk, pandang keburukan diri sendiri. Jangan pandang keburukan orang. Pada diri orang pandang yang baik-baik sahaja. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di antara kita tidak ada yang sempurna. Allah bagi sama. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada kontranya, mesti ada hitam putih. Asiyah, suaminya Allah bagi Fir'aun. Sedangkan Asiyah, wanita yang solehah. Kalau kita kata saya ustazah, sepatutnya suami saya ustaz. Tak semestinya. Asiyah tu wanita terbaik dalam Islam, tetapi suaminya Fir'aun. Suami dia perangai bukan macam Fir'aun, memang sebiji Fir'aun Allah bagi. Jadi suami Asiyah. Tetapi adakah mengganggu Asiyah untuk jadi wanita yang solehah? Tidak. Mengganggu dia tak untuk ibadat? Tidak. Okey je. Boleh saja ibadat walaupun dia mati dalam keadaan bertangkat agama. Boleh saja. Jadi tidak ada alasan kata saya tak sembahyang, ni suami saya pun sama tak sembahyang. Buat apa nak sembahyang? Tu alasan. Abang nak tegur saya, abang pun tak betul. Ini semua alasan. Asiyah suami dia langsung tak betul, tapi okey saja boleh ibadat. Yang ke-9, kalian makan rezeki daripada Allah, tetapi kalian tidak bersyukur kepada Allah. Itu tanda orang yang hati dia keras. Rezeki daripada pagi sampai malam Allah bagi macam-macam. Rezeki bukan hanya harta yang banyak
dompet yang tebal. Bangun pagi boleh celik masih lagi atas dunia pun rezeki. Ada orang bangun pagi celik dah berada dalam kubur. Kita celik mata ada dalam bilik, alhamdulillah. Ada orang bangun pagi celik mata dalam bilik juga, bilik jenazah. Mana ibu-ibu nak? Rezeki tu bangun pagi tu pun rezeki. Boleh angkat tubuh daripada katil pun rezeki, badan tak lumpuh lagi, itu pun rezeki. Tapi syukurnya tidak kepada Allah. Nak jadi hamba bersyukur bangun pagi, syukur-syukurnya sebut alhamdulillah. Rajin sikit, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Pagi-pagi dah sebut nama Allah. Yang ke-10, yang last ni, kalian kebumikan jenazah saudara kalian, tetapi kalian tidak mengambil pengajaran. Dia pergi ke bumi jenazah, dia dengar berita saudara dia mati, buka telefon berita kematian, buka WhatsApp dengar saudara jiran dia mati, tapi langsung tidak ambil pengajaran. Seakan-akan dia takkan rasa mati. Ni tanda-tanda hati dia keras antaranya. Banyak lagi sebenarnya. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jom baca lagi dalam kitab tu. Kerana itulah hati akan menjadi gelap, melainkan orang tersebut dalam menguruskan keduniaan semata-mata untuk kepentingan akhiratnya dengan hati yang ikhlas. Kerjalah, jual kereta ke, kerjalah jual minyak wangi ke, walaupun tak ada kena-mengena ngapa saja pun, tetapi dia ikhlas lillahi ta'ala, cari rezeki. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya kerja dalam bidang agama je kita ibadat. Nabi Muhammad kerjanya mengembala kambing. Kambing tak pergi surau, tak pergi masjid, tapi dikira ibadah. Misalnya ahli perniagaan yang menggunakan harta kekayaannya untuk berjihad, untuk kepentingan jihad. Jihad ni bukannya hanya perang kat pedang. Gunakan harta, mudahkan orang nak pergi kuliah, itu pun salah satunya. Ni macam contoh ibu-ibu nak pergi kuliah, bagi yang tak berkenderaan, boleh jadi ada orang nak sponsorkan kenderaan, ataupun buat satu van shuttle ke, jemput ibu-ibu yang tak larat ni daripada rumah ke rumah, hantar pergi kuliah, balik sendiri pula. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh. Dan perjuangan Islam seperti apa yang dicontohkan oleh sahabat Nabi, contohnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang yang kaya, orang yang pandai buat duit. Abdurrahman bin Auf, bila dia hijrah, ikut Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, hartanya semua ditinggalkan di Mekah, pergi Madinah sehelai sepinggan, apa pun tak ada. Tapi Abdurrahman bin Auf dia pakar buat duit. Dia pandai buat duit. Hijrah kampung, berhijrah ke luar negeri, apa pun tak ada, tapi Nabi yakin dia boleh buat duit. Macam mana Abdurrahman boleh buat duit, tuan ibu-ibu? Bayangkan, dia selai sepinggang, tapi dia otak bisnes. Dia pergi satu kedai orang jual unta. Jual unta. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia pun mata Allah Subhanahu Wa Taala, dia modalnya pinjam dulu dengan duit berapa. Dia jumpa seorang ni, jumpa duit duit sekian-sekian, nak berapa harga. Contoh nak 500. Unta berapa ya? Saya tak tahu unta berapa. Anggaran lah 10,000. Iya ke? Tak pernah makan unta. Contohlah ibu-ibu, satu harga unta, pinjam kejap je, nanti esok nanti nak bayar balik. Maka duit yang ada ni, modal dia ada ni, dia beli unta satu. Beli unta, pergi satu kedai unta, beli unta, tarik unta dengan tali-tali. Unta ni dia pergi satu kedai, jual kedai unta juga. Pergi satu kedai ni, saya nak jual unta dengan harga sebiji yang didapat tadi lah.
jual. Jadi dijual, dia dapat balik duit dia. Duit tadi pun mata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Muhammad, dia beli lagi unta kedai A tadi. Beli kedai A unta, hantar kedai B, kedai unta juga, jual kat kedai B. Kedai B pun beli unta juga. Dapat duit, beli lagi kedai A unta, hantar kedai B, kedai B jual unta. Kalau kita nampak macam sama aja, duit tak nampak duit pun, memang kerjanya tak kumpul duit, tapi dia kumpul apa dia? Tali unta. Dia beli kedai A unta dengan tali-tali, dia jual kedai B unta saja, tali tidak, tali disimpan. Nampak tak? Jadi bila mana dia buat macam tu lama, di tempat itu permintaan tali jadi tinggi, sebab unta banyak tak ada tali, banyak meraya semuanya. Jadi kedai tali dia perlukan, dia pun jual tali dengan harga yang tinggi. Boleh dapat? Jadi orang yang bisnes, dia bolehlah guna cara macam ni. Abdul Rahman bin Auf ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia kerja modal dia begitu saja, jadi banyak, jadi kaya, dan hartanya semua digunakan di jalan Allah. Itu contoh. Jom baca bawah sekali. Sebaliknya, seorang yang menyebutkan dirinya untuk memikirkan hal-hal akhirat akan menyebabkan hatinya terang menderang, sehinggalah dengan mudah menerima hidayah dan irsyad Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk, menuntun dirinya ke hadrat Tuhannya. Nama Allah Subhanahu. Kalau kerja akhirat, ibu-ibu kerja juga, tapi kuliah pergi, hati jadi tenang, jadi lapang. Hati jadi tenang, jadi lapang. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hati kita tak tenang, kalau kita pergi kuliah pun jadi tak tenang, sebab kita kurang syukur pada Allah. Kita duk fikir, kenapa aku pergi kuliah pun rasa macam tak tenang. Satu jalan kita kena syukur. Boleh pergi kuliah pun alhamdulillah. Samalah contoh macam jemaah-jemaah saya pesan jemaah umrah saya. Kebiasaannya jemaah kalau saya bawa pergi, kali pertama mereka nampak Kaabah, kebanyakannya menangis. Yang tak menangis tu jangan tuduh dia hati keras. Oh, engkau hati keras yang kau tak menangis. Ada orang Allah uji, nampak Kaabah pun tak rasa apa. Dia pun duk terfikir, kenapa aku nampak Kaabah tak menangis, orang lain boleh menangis. Dia fikir apa dosa aku sebagainya. Kalau dia asyik fikir macam tu, saya kata, kalau tuan-tuan tak boleh menangis di tanah suci, tuan-tuan fokuskan kepada syukur. Tak apalah ya Allah, aku boleh tengok Kaabah pun alhamdulillah. Ada orang paksa menangis, tak boleh menangis depan Kaabah. Kenapa tak boleh menangis? Hati keras ke apa? Tak boleh keluar air mata. Daripada dia sibuk fikir tak boleh keluar air mata, baik dia lebihkan syukur. Tak apalah ya Allah, boleh pegang Kaabah pun alhamdulillah. Orang sebelah menangis, tak apalah kau nangislah, aku nak syukur je lah. Bila dia sebut syukur lama-lama, tanpa sedar dia pun boleh menangis. Kesyukuran. Juga begitulah. Menangis kerana syukur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak semua tempat dia boleh menangis. Sama macam Sayyidina Osman yang diriwayatkan ni asam ni. Osman bila duduk kuliah cerita pasal neraka, Osman menangis tak? Tak nangis. Nabi cerita pasal neraka, azab, orang lain semua menangis. Sayyidina Osman duduk tak nangis. Tetapi Osman ni bila dia pergi lalu kubur, nampak kubur, dia menangis teresak-esak. Sahabat tanya Osman, kenapa kamu bila dalam kuliah Nabi cerita pasal neraka sebagainya, kami sahabat semua menangis, kau tak nangis. Tapi engkau bila lalu kubur, engkau menangis sungguh-sungguh. Osman kata, macam mana aku tak menangis? Kerana kubur merupakan tempat persinggahan pertama melangkah negeri akhirat. Kalau kubur seorang tu baik, baiklah seterusnya. Kalau kubur dia buruk, buruklah seterusnya. Maksudnya apa ibu-ibu? Ada orang, ada tempat, ada keadaan dia boleh menangis. Ibu-ibu ceramah motivasi, panggil lah ustaz sedih-sedih pun dia tak boleh nangis, orang lain nangis, dia nganga je. Tapi ada tempat dia boleh mengalir air mata.
Boleh jadi dia nampak ada orang kutip sisa makanan di lantai, makan, hati jadi sebab, dia boleh nangis. Boleh jadi itu buat dia nangis. Dia nampak orang susah, air mata dia mengalir, boleh menangis. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli alaihi wasallam. Saya kalau pergi tanah suci, yang saya perasan tempat yang saya tak boleh nak tahan air mata saya bila mana di Uhud. Di Uhud ada makam para sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah. Siapa pernah pergi Uhud? Pernah pergi Uhud ya? Uhud kan dia dah dalam pagar tu kan. Makam-makam sahabat Nabi semua diletak dalam pagar. Dulu jenazah para syuhada bukan dalam pagar tu. Dulu jenazah mereka di medan peperangan tu, di mana mereka gugur syahid, di situlah mereka dikebumikan. Jadi macam mana jenazah Hamzah, sahabat-sahabat lain boleh dikumpulkan satu dalam satu pagar tu? Ada berlaku kisah. Setelah zaman berabad zaman berlalu, dah lepas zaman sahabat dah berabad berlalunya, Madinah dilanda banjir. Bila banjir, air naik, jadi kubur-kubur para syuhada dalam peperangan Uhud itu, kubur mereka itu timbul balik. Jasad-jasad sahabat timbul. Jadi para ulama semua berkumpul para ulama, kumpul balik jenazah-jenazah jasad para sahabat. Dan mereka nampak satu jenazah yang telinganya sudah dipotong, hidungnya sudah digunting, dadanya terbelah, jantungnya kosong. Jenazah siapa tu? Hamzah. Ulama tengok jenazah, dia kata, ini Hamzah ni, ini mesti Hamzah. Ulama semua duk menangis tu. Menangis ulama. Saya cerita ni saya tak tahan di sana lah. Mata Allah Subhanahu Wa Taala menangis para ulama. Mereka pun angkat jenazah Hamzah dan para sahabat, kumpul sekali dalam satu pagar yang kita tengok hari ni tu. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut ibu-ibu ada tempat orang boleh menangis. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka itulah kalau kita kejar dunia, akhirat kita tertinggal. Kalau kita kejar akhirat, dunia tu datang. Jangan risau. Mata Allah sebab biarlah gelap di dunia, janji terang di akhirat. Biarlah jatuh di dunia, jadi di akhirat kita bangkit. Biarlah di dunia nak berjalan pun tak boleh, janji ke akhirat laju berjalan masuk syurga. Biarlah di dunia api elektrik semua tak ada, janji kubur kita terang menderang. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Ada sebarang soalan nak tanya? Tamat. Okey, terima kasih. Tak boleh lama-lama. Ada nak tanya? Yang mudah-mudah lah. Ya. Lagi sekali susah ayat. Saya ada pernah dengar tapi saya lupa susunan. Dia soal bekerjalah seakan-akan kamu hidup lagi 1000 tahun. Dan lagi satu ibadat. Beramallah seakan-akan kamu hidup akan mati esok. Ni. Jadi yang perkataan mula-mula apa? Bekerjalah seakan-akan hidup lagi 1000 tahun. Maksudnya apa? Bekerjalah seakan-akan hidup lagi 1000 tahun. Bukan mana kata kena kerja banyak ni, nak hidup lagi 1000 tahun. Salah. Mana kata bekerjalah seakan-akan kamu hidup lagi 1000 tahun. Kalau esok dah dapat, cuba lagi. Kalau hari ni tak sempat nak kejar dunia, esok kejar lagi. Mana kata masa nak kejar tu banyak, jadi jangan tergopoh-gopoh sebab ada 1000 tahun lagi. Dan beramal seakan-akan esok kamu mati. Mana kata soal amal ni kena segera. Kita tak yakin lagi 3 hari boleh hidup. Tak macam kejar dunia. Dunia ni bila kita mati, dunia tetap jalan.
Bila kita mati, syarikat tak bankrupt, ada orang lain ganti. Jawatan kita orang ganti. Bila dengar kematian kita, mamak tetap goreng nasi, dia tak kata, oh meninggal dah, saya pun tak mau kerja lah. Tak ada. Dia tetap buat kerja dia. Dengan kematian kita, siaran TV tak terhenti pun. Tetap jalan program macam biasa. Orang tak ambil tahu pun pasal kita mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja yang boleh sampaikan pada jemaah sekalian. Ibu-ibu yang nak pergi bersama saya, yang nak wakaf Quran tu saya dah sampaikan dah. Yang untuk tawaf umrah wada pun saya dah sempurnakan, seorang je wakil daripada Majlis Al-Irsyad. Itu pun saya dah sempurnakan, sijil ada dengan saya. Bulan Februari, 14 Februari saya pergi lagi. Bukan pergi selama-lamanya, pergi sana lah, balik lagi insya-Allah. Ada rezeki, kalau tuan ibu-ibu nak ikut boleh bersama-sama. Ritaj Travel, Ritaj, R-E-T-A-J, Ritaj Travel. Nak pergi boleh bagi tahu. Saya yang bawa, saya tak tinggal ibu-ibu lah bawa. Nak pergi mana, nak pergi tanda ke apa, saya tunjuk semua. Ni, berapa? 8,300. Musim sejuk, saya pergi baru-baru ni sejuk ibu-ibu. Pergi Taif sejuk. 8,300, 12 hari 10 malam, 2 hari pergi balik perjalanan. Kalau di Mekah, duduk di hadapan istana, hotel istana kan, dekat sama ada Olayan ataupun Al-Miqat. Turun kejap jalan sampai ni. Kalau di Madinah, baru-baru ni kita duduk di bangunan Darut Taqwa, dataran yang banyak orang duduk makan-makan cantik tu kan. Turun sampai dah. Ni dekat lah tu, insya-Allah. Kalau nak bolehlah WhatsApp nanti saya send. Taif pergi. Start dah termasuk sekali dah Taif. Kami tidur. Ada hotel kami tidur. Biasanya kami akan terus turun di Taif sudah ada airport. Jadi turun Taif, sehari Taif boleh tenang-tenang, dan kita terus ke Mekah. Boleh niat di Qana Manazil, berihram pergi ke Mekah, dan last kali Madinah, tenang sikit. Jadi kami cuba elak daripada pakai ihram di atas flight ke Langkabut. Jadi kami akan ambil Taif dulu. Tempatnya sejuk. Dan untuk Februari ni kami cuba dapatkan 2 Jumaat. Baru-baru ni pun saya dapat 2 Jumaat. Dapat Jumaat di Mekah, dapat Jumaat di Madinah. Dan yang untuk Februari ni kami sudah dapat tiket, harga dan juga tarikh yang sudah confirm. Memang dapat Jumaat di Mekah, Jumaat di Madinah. Sebab jemaah semua tanya nak macam tu. Ustaz, kalau kami nak pergi, kami nak Jumaat 2. Mekah dan Madinah. Jadi ada rezeki, insya-Allah lah. Kalau ibu-ibu rasa nak pergi, ataupun ibu-ibu kata, Ustaz kami nak jemaah kami je, boleh buat satu tarikh, saya boleh adjust. Mata Allah, itu saja boleh sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.